Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan Allah dengan Ramadan yang mulia. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan puasa yang benar di sisi Allah, yakni melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan, yakni dia yakin bahawa Allah lah yang memerintahkan dia melaksanakan puasa ini, dan dia mengharapkan pahala-pahala yang dijanjikan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jatah kuasa dakwah, ahli-ahli jatah kuasa muslimin muslimat yang dihormati. Tazkirah pada petang ini, kita nak mencari satu jawapan di atas satu persoalan hari ini. Kenapa hanya orang Islam sahaja yang berpuasa Ramadan? Kenapa bila tiba saja Ramadan yang puasa orang Islam? Kenapa Ahlul Kitab tak puasa? Ahlul Kitab ni dirujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, Allah datangkan kepada mereka nabi-nabi, dan Allah datangkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Daripada itu datangnya syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Quran bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka mempunyai satu sifat, yakni mereka mengabaikan, tidak memelihara, malah mereka mengubah ayat-ayat Allah. Mereka suka mengubah yang kena dengan cara mereka, mereka terima. Yang mereka tak suka, mereka tolak.
Di manakah tanggungjawab ahli kitab yang diberi amanah oleh Allah Ta'ala ini? Sebaliknya mereka mengkhianati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang bermaksud, apakah kamu masih mengharapkan mereka, yakni Bani Israel, akan percaya kepada kamu, wahai Muhammad, padahal sebelumnya daripada mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Jadi tuan-tuan muslimah dekat mana dalilnya bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani juga sepatutnya mereka berpuasa Ramadan? Namun hari ini mereka sudah tidak berpuasa. Kalau di kalangan orang Yahudi itu ada lagi lah puasanya. Puasa 10 Muharram dia puasa, Yahudi puasa 10 Muharram. Kemudian dia ada puasa Yom Kippur. Kemudian beberapa jenis puasa-puasa lain yang sudah tidak sama dengan syariat Nabi-Nabi mereka. Di kalangan Nasrani langsung tak ada. Langsung tak ada puasa. Kalau ada puasa pun puasa yang dibuat zaman selepas Nabi Isa alaihissalam lama tu. Dan puasa mereka setengahnya puasa tapi boleh minum air. Puasa minum air saja. Ataupun puasa boleh makan sayur, vegetarian boleh, makan daging tak boleh. Langsung tidak ada persamaan dengan syariat ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ni Allah kata kepada orang Islam, orang beriman tu orang Islam lah. Hai orang-orang beriman, wahai umat Muhammad, orang beriman, orang Islam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebulan kena puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Ibnu Jarir At-Tabari dalam syarah dia, Imam kata orang-orang sebelum kamu itu adalah ahlu kitab. Dan Ibnu Jarir kata puasa sebulan ni mula-mula difardukan zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni, zaman baginda Nabi Ibrahim itu ada puasa sebulan tu. Dan Nabi Ibrahim, tuan-tuan tahu semua, ada 2 anak. Satunya anak yang bernama, anak dia yang bernama Nabi Ismail daripada ibunya Hajar. Daripadanya datang Arab Adnan, daripadanya Kinanah, daripadanya Qusay bin Kilab, daripadanya keturunan Bani Hashim, daripadanya Nabi SAW. Kemudian Nabi Ibrahim ada seorang anak, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam, daripada ibunya Sarah. Daripadanya datang Nabi Yaqub, daripadanya datang 12
keturunan Bani Israel. Yang dipanggil Bani Israel itu keturunan Nabi Yaqub. Oleh kerana bapa berpuasa bulan Ramadan, pastilah anak-anak juga menerima syariat daripada bapa dia. Nabi Ismail berpuasa 30 hari dalam Ramadan, dan Nabi Ishaq juga puasa serta keturunan mereka. Jadi kenapa syariat Nabi Ibrahim ni orang Yahudi pilih-pilih? Ada yang diambil, ada yang dia tinggalkan. Misalnya apa syariat Nabi Ibrahim? Berkhatam. Berkhatam tu syariat Nabi Ibrahim. Orang Arab keturunan Adnan berkhatam semua. Kita ni orang jadi Islam pun kita khatam ikut sebab Rasulullah yang bawa Islam ni berkhatam, khatam semua. Orang Yahudi berkhatam juga tetap. Cerita berlaku suatu Maharaja Rom yang bernama Heraklius. Suatu dia dapat tawang kembali Baitul Maqdis. Ni cerita ni masa tu Rasulullah dah diangkat jadi Nabi. Dia suatu dia mari ke Baitul Maqdis tu, dia nak cari Nabi terakhir yang ada dalam kitab dia. Jadi satu hari seorang lelaki Arab daripada Jazirah Arab kena tangkap sebab curi. Mau beli soal siasat ni, biasalah soal siasat ni. Kena habis, saya kain habis. Dia kata sunat juga. Heraklius terkejut. Orang Arab sunat juga. Dia tak tahu bahawa orang Arab ni daripada Nabi Ibrahim juga. Jadi tuan-tuan, ada saya ceramah baru ni satu surah. Satu surah saya kata lagu ni orang Yahudi Nasrani juga berpuasa. Dia kata ada tak dalil. Dia kata dalil tu lah Al-Baqarah 183. Dia kata dalil balik sana. Dalil daripada Ahlu Kitab tu, ada tak keterangan daripada sana. Dia kata ada. Ada. Apabila Al-Quran kata ada, adalah sebelah sana. Sebab Al-Quran ni daripada Allah, tuan-tuan. Bila Al-Quran kata Nabi Muhammad ni dia ummi, dia tak boleh baca. Orang Yahudi dan Nasrani tahu Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh nulis. Yang Allah beritahu dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah kata Yahudi dan Nasrani itu tahu Nabi itu dia ummi, dia tak baca. Ada sungguh dalam kitab Perjanjian Lama, ada sungguh yang menyebut Nabi tak boleh baca. Kat mana? Kitab yang ke-21, The Book of Isaiah, chapter 29 ayat 12. If you give a scroll to someone who cannot read, jika kamu berikan lembaran ini kepada seseorang yang tidak tahu membaca, and you say, kamu katakan kepadanya, read this please, bacalah, and he will answer, I don't know how to read. Dia kamu katakan, ma'ana biqari, dia tak tahu baca. Orang Yahudi tahu Nabi ni dia tak boleh baca. Sebab Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Iaitu Allah kata Nabi yang ummi, yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, yang Allah sebut. Jadi dalilnya orang-orang Nasrani, Yahudi berpuasa di bulan Ramadan ni ada dalam satu kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ni kalau tuan-tuan buka Old Testament lah, mudah sikit. Old Testament tu satu bahagian Bible. Old Testament tu kitab orang Yahudi, kitab tanah Yahudi. Tapi kalau bahasa Ibrani tuan nak faham tak, pergi Old Testament di bahasa Inggeris atau bahasa Melayu pun ada.
Tuan-tuan tengok pada kitab, nama kitab tu The Book of Jeremiah. The Book of Jeremiah, chapter 36 ayat 9. Chapter 36 ayat 9. Jeremiah tu apa? Jeremiah tu apa? Jeremiah tu Nabi. Nabi yang sangat istiqamah, Nabi yang berat ujiannya yang Allah beri pada dia. Tapi kenapa kita tak pernah dengar nama Nabi Jeremiah ni? Sebab sekolah dulu Ustaz tak ajar. Kenapa Ustaz tak ajar? Dia tidak termasuk dalam kategori Nabi yang wajib kita ketahui. Jadi Ustaz tak ajar, tak ada dalam silibus. Kecuali kalau pergi universiti nak belajar bidang tu baru boleh jumpa. Tapi Nabi Sulaiman ada kan? Kita dengar nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 25, antara 25 Nabi dan Rasul itu. Nabi Jeremiah ni dia hidup, Allah utuskan selepas wafat Nabi Sulaiman. Mau masa tu tuan-tuan, orang Yahudi masa tu lepas wafat Nabi Sulaiman, dia membuat kerosakan di muka bumi Allah ni. Antara perkara yang dibuat di perangai Yahudi ni, PA tak comel sungguh Yahudi ni. Hari ni tuan-tuan, dia kalah di Gaza, kalah tu, bodoh dah. Dia hantar pula askar nak pergi serang Rafah. Rafah tu apa ada? Rafah tu camp pelarian. Kamu tak berjaya mengalahkan tentera yang setanding dengan kamu pergi lawan, kamu pergi serang orang awam. Siapa di situ? Orang tua-tua, umur 70, 80, orang-orang perempuan yang tidak berdaya, yang tidak ada keupayaan mempertahankan diri. Budak-budak tuan-tuan, bukan budak 15 tahun. 15 tahun sana kat jata dah. Anak-anak Palestin 15 tahun kat jata dah tuan-tuan. Ini anak 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun pak duduk di situ diserang oleh tentera Yahudi. Sebab tu perangai dia tak tu. Yahudi ni Allah sebut dalam Quran. Zaman sesudah wafatnya Nabi Sulaiman, dia kemaruk masa tu, dia nak menyembah satu dewa. Ada satu dewa yang menyembah. Dewa ni namanya Dewa Baal. Dewa Baal ni tentang dewa orang-orang pegang lah. Orang-orang dulu kalau tanam barley, tanam gandum, nak tuai musim menuai tu kena besar ke dewa ni. Sebab dewa dipanggil dewa kesuburan. Yahudi pergi sembah dewa ni, tak pasal-pasal. Padahal dia tu Allah utus Nabi pada setiap zaman. Wafat seorang Nabi, dia terus berpaling daripada Allah. Kemudian orang Yahudi pada masa itu dia membesarkan satu pohon. Satu pohon ni zaman Nabi Jeremiah ni. Pohon ni namanya dari akar kata saintifik dia pohon konifer. Pohon konifer ni spesies banyak, Pak kita pun ada. Dia panggil pohon, kalau kita pohon ru kan, pohon ru kan, obat yang buat apa hiasan tu, cantik pohon tu, pohon ru. Kalau hari ni orang Nasrani dia letak dalam agama apa ni, sambutan Christmas tu, dia panggil pohon Christmas. Pohon konifer tu disembah oleh orang-orang pagan ribuan tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sembah dah pohon ni. Usul asal Christmas tu sebenarnya sembah pohon tu, bukan menyambut kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa bukan lahir 5 Disember. Dalam gospel, dan gospel Nabi Isa lahir musim panas. Musim panas. Kena buka gospel tu, Nabi Isa pokok dia musim panas, bulan 7 sepatutnya, bulan 7. Tapi kenapa bulan 12? Sebenarnya bulan 12 tu menyembah pohon tu, menyembah pohon tu. Jadi bila mereka ni sembahnya, Allah hantar dah Nabi Jeremiah, seorang Nabi yang sangat taat kepada perintah Allah. Dia diajak Bani Israel ini kembali kepada Allah lah. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam kitab Jeremiah ni
Kalau dalam version kitab apa ni Yahudi dipanggil Tanakh ni, dipanggil kitab Nabi-Nabi besar. Dipanggil dia ada kitab Nabi-Nabi kecil, kitab Nabi-Nabi besar. Kalau dalam Old Testament dia ada nama Nabi lah, macam the book of Isaiah, Isaiah itu Nabi, the book of Jeremiah, Jeremiah itu Nabi, the book of Job, Job itu Nabi juga. Jadi Nabi Jeremiah ni dalam kitab dia pada chapter 36 ayat 9 ada satu ayat berbunyi, pada bulan ke-9, pada bulan ke-9 tahun ke-5 pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, rakyat berpuasa untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Penduduk Yerusalem dan orang-orang yang datang dari kota-kota Yehuda semuanya berpuasa. Ini tentang puasa Ramadan, ini tentang puasa Ramadan ni. Sebab apa? Dia sebut awal tadi pada bulan ke-9. Bulan ke-9 ni bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban mula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan ni bulan 9. Apa kena-mengena bulan 9 dengan orang Yahudi? Ni nak cerita. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia orang Arab, dia sepupu daripada datuk yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim, takwin ni maksudnya bagaimana tamadun civilization masa itu mengira. Dia mengira sebenarnya masa itu takwin keperluan dia untuk ibadah lah, untuk ibadah dengan penanaman, macam nak tanam nak semua tu kan, dia memerlukan takwin. Satu, kemudian perjalanan dia perlu juga. Satu lagi, orang dulu-dulu dia perlu takwin ni untuk menentukan ibadah. Jadi oleh kerana Nabi Ibrahim ni, ya Allah perintahkan kepada Nabi-Nabi ni, termasuk Nabi Ibrahim, supaya menggunakan takwin Kamariah. Jadi penentuan kiraan takwin ni daripada Allah. Yang tentukan setahun 12 bulan tu daripada Allah, bukan manusia reka sendiri, daripada Tuhan. Tuhan yang padukan kepada manusia. Maka tuan-tuan, kita akan tengok dalam dunia civilization dulu-dulu ada dua jenis cara orang mengukur takwin ni. Dia kira takwin macam mana. Satu, dia panggil takwin berasaskan Kamariah. Kamariah ni bulan maksudnya cara nak kiranya adalah bulan mengorbit bumi. Dia kira bulan mengorbit bumi. Kemudian satu lagi cara oleh orang pagan, banyak orang pagan, dia menggunakan takwin Syamsiah. Syamsiah ni dia bumi mengorbit matahari. Baru ni saya ceramah kat UPM. Ceramah ada sebut Syamsiah, duduk dua orang sebelah tu. Syamsiah seorang, Kamariah seorang. Kata boleh pilih lah, nak pilih Syamsiah boleh, Kamariah boleh. Jadi sistem kiraan Kamariah ni maknanya bulan mengorbit bumi. Syamsiah bumi mengorbit matahari. Apa beza dia? Perbedaannya adalah bumi mengorbit matahari seperti bola sepak. Dia jejari dia tidak lari. Macam tu. Tetapi Kamariah ni, bulan ni dia mengorbit bumi dalam macam bentuk bola rugby. Bola rugby kan, macam orang bujur telur kan, dia tidak ulang, dia pergi jauh. Lepas tu dia sebut dalam astronomi, dia panggil apogee perigee pro lalu. Terbalik betul-betul. Terbalik kan. Mana jauh mana dekat, perigee apogee dekat kan. Orbit dia tu terbalik, bulan dia bulan. Macam mana? Bulan? Bumi mengelilingi matahari. Dia macam bola rugby. Terbalik pula. Terbalik. Kita cek balik. Tapi nak beritahunya, apabila berbeza cara dia mengorbit itu, bila bulan ni dia jauh dekat tu, dia menyebabkan ibadah dia bertukar musim.
Lebih kurang musim. Sedangkan Masihi dia tetap, dia tak berubah. Dia tidak berubah. Maksudnya contohnya Christmas ni disambut pada 25 Disember kan. Tahun lepas 25 Disember, tahun ni 25 Disember, tahun lepas 25 Disember. Dia musim sejuk, dia mesti musim sejuk, dia tak berubah. Kenapa Christmas kena sambut musim sejuk? Saya nak tanya tuan-tuan, apa sebab? Kenapa Christmas disambut musim sejuk, dia tak sambut musim panas? Sebab musim sejuk ada salji, Santa Claus nak mari mudah. Sebab ada salji kan, dia buat usaha dia kan. Tapi Kamariah ni, bulan ni, sistem bulan ni, sebenarnya kenapa hikmahnya Allah arahkan Nabi-Nabi dulu guna takwin? Sebab Allah nak uji Bani Israel. Allah nak uji umat Nabi-Nabi ni ikhlas ke tidak. Kamu ikhlas ke tidak pada Allah ni? Kamu puasa Ramadan ni, kamu buat kerana Allah atau benda lain? Begitu. Sebab apa tuan-tuan? Sistem Kamariah ini, kiraan takwin Kamariah ini menyebabkan musim berubah. Musim berubah, Ramadan berubah. Tahun ni kita sambut bila Ramadan? Bulan Mac. Bulan Mac ni musim bunga tuan-tuan. Musim bunga. Kita pernah menyambut Ramadan pada bulan 12 tu, musim sejuk. Kita pernah menyambut Ramadan pada bulan 9, betul? Musim luruh. Musim luruh ni musim pohon daun gugur tu. Kita pernah menyambut Ramadan pada bulan Julai, musim panas. Tapi kita ni, oleh kerana kita ni berada di garis satu istiwa, kita tak terasa sangat lah. Sebab kita ni ada dua musim je. Satu musim marah, satu lagi musim hujan. Dua tu je. Saya dua ni hujan rock. Saya dua ni bocor atap rumah saya. Minggu dah pagi tukang, dia kata puasa. Kata kalau lock lagi kau kosor. Jadi tuan-tuan, Ahlul Kitab ni, bila Allah uji tu dia tak tahan. Dia tidak tahan. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni dia hidup di Palestin. Di Palestin ni negeri 4 musim. Sekarang sejuk ni, sekarang masih sejuk di negeri bahagian atas. Sejuk. Bila Ramadan ni datang musim sejuk, orang Yahudi pun sukalah. Mereka kata sesungguhnya kami Ahlul Kitab, kami istiqamah dengan Ramadan. Sebab apa? Musim sejuk, malam panjang, siang pendek. Jadi orang Yahudi, dia sahur pukul 5 pagi, dia sahur pukul 3 petang waktu Malaysia boleh buka puasa dah, boleh makan, boleh fenyek wudu dah, boleh makan nasi kabu dah, pukul 3. Ni tak lama nak buka puasa ni, musim sejuk. Dah lah puasa musim sejuk kan, macam aircon, puasa dah aircon lah. Oh, saya dulu masa saya prof zaman saya bodoh duduk kapun di Marang kan. Lama dulu mana ada motosikal? Ada, tapi tak banyak. Rumah ada motosikal tu, mandu je. Mandu kerja-kerja kampung ni bersikal je masa tu tak. Nak pergi yang belikan, mak kata pergi belikan tu, nak buka puasa tu. Balik sekolah tu kayu bersikal tu 4 km, tengah panas sangat lah. Puasa masa tu kan. Balik rumah tu kadang masa nak sarapan tu tengok buah kelapa tu, buah nyor tu atas pohon tu, tengok tu masa tu tak tahan tuan-tuan. Tapi sekarang kita puasa, sekarang masuk opik pukul 8 masuk opik, pukul 4 kita balik pun dalam opik kita tak terasa sangat mencampur macam seperti dulu. Jadi orang Yahudi ni dia puasa pendek dalam suasana yang sejuk. Namun apabila datangnya musim panas datang, malam menjadi pendek, siang menjadi panjang. Jadi orang-orang Yahudi dia sahur pukul 5, dia buka puasa pukul 9 waktu Malaysia, 9 malam waktu Malaysia. Jadi orang Yahudi kata berat ni nak puasa macam mana ni, panjang sangat ni, dah lah panas panjang pula. Akhirnya
Semualah imam tu peti dia semua sekali, mari kita buat satu fatwa baru. Fatwanya adalah kita hanya berpuasa Ramadan pada musim sejuk saja, dan kita kena tangguhkan puasa sehingga puasa datang kembali pada musim sejuk. Berapa tahun tuan-tuan? Puasa nak datang balik musim sejuk berapa tahun? 33 tahun. 33 tahun orang Yahudi tak puasa, tuan-tuan. Jadi bila mereka buang syariat ni, syariat puasa ni, dia bukan buang terus, ditangguh dulu. Kita tunggu bila datang nanti musim sejuk, kita buat semula. Jadi tuan-tuan bayangkan 33 tahun, bila berganti generasi baru datang, generasi datang ni dia umur 33 kan, 33 tahun tu datang puasa. Dia kata ibadah apa pula ni? Akhirnya mereka buang tu, tuan-tuan, dia buang semua. Akhirnya tak ada lagi ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut sifat orang Yahudi ni yang suka mereka meringan-ringankan ibadah mereka. Dan Allah puji orang Islam. Kita ni tuan-tuan orang Islam, ya Allah Ta'ala puji kerana kita orang Islam ni adalah umat yang sangat istiqamah. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah kata orang Islam ni, umat Muhammad ni tak pernah patuh, tak pernah buat benar, malah mereka dengar dan mereka patuh. Itulah tuan-tuan hebatnya orang Islam ni berbanding dengan ahlul kitab yang seharusnya kita ambil ibrah di atas sifat mereka ni. Jadi tuan-tuan, sebenarnya selain daripada ibadah puasa ni, banyak lagi ibadah orang-orang ahlul kitab ni mereka tinggal yang dulu difardukan atas mereka. Misalnya solat kita solat ni, ibadah solat ni sebenarnya bukan orang Islam saja diperlukan solat ni. Ahlul kitab pun solat juga, tetapi kenapa tidak ada solat sebagaimana dalam Islam? Sebab apa tuan-tuan? Peliknya kalau kita baca Old Testament, kita baca New Testament, yang kita jumpa dalam tu adalah ibadah seperti ibadah orang Islam. Kenapa mereka tak ikut? Kenapa Yahudi tak beribadah seperti orang Islam? Orang Nasrani tidak beribadah seperti orang Islam. Sedangkan di dalam kitab-kitab mereka ada disebut, misalnya dalam Gospel Matthew, The Gospel of Matthew, chapter 26 ayat 39, Jesus sujud memohon kepada Tuhan di Taman Getsemani. Masa Nabi sedang kena tangkap oleh orang Rom, Nabi solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, mohon kepada Allah menyelamatkan baginda, dan Allah tolong dengan mengutuskan malaikat untuk angkat Nabi Isa Mi'raj ke langit. Disebut dalam The Gospel Matthew, Nabi Isa melakukan sujud. Sujud ni maksudnya letak kepada kita di bawah punggung kita ke atas. Itu adalah perbuatan yang paling ekstrim sebagai apresiasi terhadap Yang Maha Kuasa. Nabi Isa buat, kenapa orang Nasrani tak buat? Kemudian tuan-tuan, di dalam kitab Exodus chapter 40 ayat 31, misalnya diberitahu dalam kitab Perjanjian Lama ni, Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum dia beribadah, sebelum dia solat, dia ambil wudu. Dalam ayat disebut Musa dan Harun
membasuh tangan dan kakinya dengan air apabila hendak beribadah. Maksudnya Nabi Musa harus basuh tangan, basuh kaki, itu wudu lah tu. Wudu lah tu. Maksudnya berwudu sebagaimana orang Islam berwudu pada hari ini. Juga tak ada dah, wudu tak ada dah. Di kerana kita tak ada dah. Sebab apa? Mereka dah buang syariat ini. Malah tuan-tuan, Nabi-Nabi dulu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menghadap kota, menghadap kiblat. Kiblat ni kita solat tadi, kita menghadap kiblat. Yang disebut dalam kitab-kitab Yahudi Nasrani tentang banyak, tentang The Book of Psalm chapter 5 ayat 74, The Book of King chapter 8 ayat 44. Banyak sungguh ayat-ayat dia. Umat beribadah menghadap kota yang diberkati. Sebagai seorang yang taat hukum Taurat, ia menjalankan perintah Allah. Kota yang diberkatinya apa tu? Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa, Al-Quds. Itu yang disebut kota diberkati. Jadi orang dulu-dulu beribadah menghadap kota diberkati, sama dengan orang Islam juga. Ketika Nabi angkat risalah Islam, yang pertama Nabi angkat risalah Islam tu, kita solat, orang Islam solat ke mana? Baitul Maqdis. Lepas tu baru ditukar ke Masjidil Haram. Apabila mereka berdoa kepada Tuhan agar berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan rumah yang telah kudirikan bagi namamu, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. King, The Book of King chapter 8 ayat 44. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita ni orang Islam ni lah sebenarnya, selain daripada kita meneladani Nabi SAW, kita juga meneladani Nabi-Nabi terdahulu. Sebab tu sesuai dengan satu daripada rukun iman kita. Rukun iman kita orang Islam ni adalah kita percaya kepada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang Allah utuskan, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua tu, Nabi Isa tu, semua tu adalah Nabi-Nabi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita beriman. Malah kita orang Islam, kita meladani mereka. Tuan-tuan, muslimin muslimat, bersempena dengan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama tuan-tuan kita buat apa yang Rasulullah anjurkan. Kerana bila bercakap tentang puasa ni tuan-tuan, akhir sekali, Nabi SAW dalam sangat bimbang sebenarnya. Ini Rasulullah, pesanan Rasulullah bimbang tu sungguh-sungguh kepada umat Islam. Dan kebimbangan Nabi ini tuan-tuan, Allah rakamkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi dulu Nabi sedih suatu Nabi hidup, Nabi sedih kerana Nabi tahu ada umat aku yang akan memboikot dan mengesampingkan Quran. Yang disebut dalam ayat tadi Hajrul Quran. Hajrul Quran tu maksudnya menghijrahkan diri daripada Al-Quran. Maknanya mengasingkan, memboikot, tidak acuh. Dan para ulama mengatakan bahawa memboikot itu dibagi pada tiga. Pertama, ulama kata hajrul qiraah, jadi memboikot dari sudut membaca. Hajrul fahmi, memboikot dari sudut memahami dan menghayati isi kandungannya. Yang ketiga, memboikot dari sudut mengamalkannya. Jadi sebenarnya Ramadan ni perbanyakkan tuan-tuan kita baca Quran, kerana ada satu hadis Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim har ba alif har wala munhar wa mim munhar. Tidak aku katakan alif lam mim ini satu huruf, kata Nabi, tetapi alif satu, lam satu, mim satu, dan setiap satu itu diganda 10.
di bulan Ramadan pahala sunat menjadi wajib, pahala wajib Allah gandakan kepada 70. Jadi kita baca Quran tu tentang bukannya Allah beri pahala satu ayat, Allah beri satu huruf. Bismillah tu saja dah ada berapa? 19 huruf dah. Terkali lah 19, ganda 10. Oleh kerana ni bulan Ramadan, ganda pula 70. Saya ceramah ni satu ceramah kuliah muslimah. Satu kuliah muslimah. Ada orang moci tu. Orang bekeng dia duduk depan. Ini ya Ustaz, tanya soalan Ustaz. Tapi dah ada. Kata boleh. Dia kata moci ni masa tu ceramah ni Pak Quran lah, Quran ni. Lepas tu moci ni, Quran ni tak pandai-pandai belajar dia kata. Dia kata, tak pandai macam mana? Belajar daripada muda, tak pandai. Tak boleh baca. Lepas tu, waktu nak tanya Ustaz tu macam mana kelebihan baca Quran. Moci tak boleh baca Quran, dia kata. Lepas tu, belajar ke tak? Dia kata belajar. Dah setakat mana dah? Iqra 1. Dia kata dulu belajar dengan cucu, dia kata masa tengah semangat, dia kata belajar cucu, dia Iqra 1, cucu Iqra 1, cucu naik Iqra 2, moci Iqra 1 lagi, cucu Iqra 3, moci pun Iqra 1, sampai cucu khatam lah, Iqra 1 lagi. Saya kata gini moci, jangan bimbang, kerana ada satu hadis. Ni berubat dia. Hadis Nabi ni, Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis ni, kepada orang yang tak boleh baca Quran, maksudnya kakak-kakak yang tak seperti lancar macam Tok Imam kita. Dalam hadis ni Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran ma'safratil kiramin bararah. Orang yang mahir dalam baca Quran sebaris bersama malaikat di hari kiamat. Orang yang mahir Quran ni macam Tok Imam kita ni VIP ni. Dulu akan datang ni bersama mereka. Sebab apa? Mahir baca Quran. Lepas tu macam orang mocik tadi, susah hati lah tak? Tok Imam saja ke dapat bersama VIP ni. Hadis ni tak habis lagi. Tapi ni Nabi sambung lagi. Bagi sesiapa yang tergagap-gagap dalam baca Quran, macam gagap, Nabi kata apa? Satu pahala dia dapat 2 pahala. Satu pahala confirm adalah pahala qiraat, pahala baca. Pahala baca dapat 1 balas 10 kali 70. Pahala kedua adalah pahala mujahadah, membaca Quran walaupun susah, dia pun nak baca rukuk, dia tempat yang baca juga, dia dapat 2 pahala. Maksudnya pahala orang yang tak lancar tadi lebih banyak daripada Tok Imam kita. Tok Imam kita lancar, dapat 1 pahala qiraat. Dia dapat 2 pahala qiraat baca, yang kedua pahala mujahadah. Ni hadis Nabi tentang hadis sahih. Jadi sama-samalah bersempena Ramadan yang mulia ini kita perbanyakkan, selain daripada kita bersedekah dan juga kita membuat qiyamul lail pada malam-malam Ramadan ini. Semoga Allah menerima amalan kita, insya-Allah. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, minta izin pada tuan pengurusi, saya dah ada terima satu mesej daripada sahabat saya di kampung Panapau di Marang, Terengganu ni. Dia surau orang kapur, mampu jauh dalam kan.